أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita sampai ke surat 39 lah. Betul? Ha? 39 lah. Wa man kazama, kan? Itu kan? Wa man kazama ghaizan wa huwa yastati'u an yunfizahu da'ahu Allahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu ayyal huri sya'a. Rawahu Abu Daud. Itu kan? Nah, barang siapa yang menyimpan amarah kemudian orang itu sanggup membuangnya, maka pada hari kiamat ia akan dipanggil lebih dahulu daripada manusia lainnya dan kepadanya dipersilakan memilih bidadari mana yang paling disukai. Yang ni orang perempuan tak suka. Pasal sebut bidadari ini orang perempuan tak suka. Cuma dia tak habaq kat kita lah, dia tak suka tu. Bidadari tu siapa ustaz? Bidadari tu perempuan. Kita katakan. Jadi orang perempuan kami ni duduk tak mana? Chief of bidadari. Orang perempuan ni dia akan jadi chief of bidadari, pada ketua bidadari lah. Kan? Jadi kita tak dapat nak gambarkan macam mana lah kan. InsyaAllah lah orang perempuan ni kan, di akhirat besok ni dia akan bersama dengan suami dia. Maknanya nikmat Allah Ta'ala ni tak usah duk petikai lah kan, insyaAllah. Nikmat Allah Ta'ala ni bagi. Cuma kita duk nampak macam di dunia ni mana boleh nak kongsi suami bidadari pula, dapat berapa bidadari pula suami saya kan? Dalam doa tarawih kan, doa tarawih tu kita tak apa reti bahasa Arab tu, imam duk baca wa bihurin aini mutazawwijin, kan, wa bihurin aini mutazawwijin, dan dengan bidadari tu kami nak nikah. Tu imam doa. Yang hak belakang tu amin, hak perempuan pun amin, kan, semua kan. Tak ada masalah kan, mana pernah timbul masalah. Jadi maknanya orang yang boleh menahan kemarahan tu, dia boleh marah tapi dia cool je. Kan, dia boleh marah tapi dia cool. Dia bila peringkat yang boleh kita menahan daripada kemarahan ni, orang tu hebat. Kan, hebat. Saya pernah tanya satu orang, jangan sekali saya sebut nama dia, satu Malaysia kenal ni kan. Saya sebut nama dia, tuan-tuan satu Malaysia kenal, tapi tak mau sebut lah kan. Satu hari dia ni, masa tu dia belum hebat lagi, masa tu baru doktor lah, orang kata doktor. Kan, belum lagi ni doktor. Saya kata dia jumpa saya di Madinah. Jadi dia kenal saya lama dah. Dia ni jumpa di Madinah apa semua. Dia kata, saya kata doktor tak bawa jemaah kan? Dia kata tak boleh Ustaz Zaki, ana ni telinga nipis, dia kata. Kan, telinga nipis. Kan orang pi umrah, pi haji, umrah lah kan. Allahu Akbar. Jemaah ni maklum sajalah, tidur dalam musafir ni bukan selesa, makan dalam musafir tak selesa. Flight ni kadang-kadang delay di airport, semua tak selesa belaka lah. Bas pun tak selesa, yang kapal terbang tak selesa. Kapal terbang tu indah rupa daripada khabar je. Kalau orang tak pernah naik kapal terbang tu, kita balik cerita naik kapal terbang, syok tu naik kapal terbang tu. Kan, orang pernah naik kapal terbang tahulah hak kita ni ekonomi kelas. Ekonomi kan, ekonomi kan, kelas tu. Baru ni saya pergi haji, dapatlah business class. Hak kawan saya tu duduk first class tu depan tu.
Hebatlah duduk tu dia kan. Saya pernah lah duduk sekali. Itu kan. Sedap lah kan. Bisnes kelas ni lebih kurang macam ekonomi lah juga. Tapi dia ada lah sikit dia punya ni kan. Dia oh, dia kata ada tak boleh Zaki, telinga nipis. Kan. Nak marah saja kan. Nak marah saja lah. Tak apalah. Anak pun macam tu juga. Tapi buat tebal telinga kata. Kan buat tebal telinga apa semua ni. Jadi maknanya orang yang boleh menahan daripada kemarahan ni, orang tu hebat lah. Pasal nak marah ni memang ada, memang normal lah bagi setiap manusia. Tapi dia cool, dia apa semua ni, orang tu hebat, memang dia hebat. Tapi jangan tak ada langsung marah. Tak ada langsung marah tu tak normal lah kan. Bila dia boleh tahan, dia sanggup kan, wa huwa ay yastati'u ay yunfizahu tu, sanggup dia tak marah tu, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Besok di hari akhirat ni, orang ni mendapat kehebatan ni, dia akan dijemput, dipanggil da'ahu Allahu, dijemput oleh Allah Ta'ala ni kan, hatta yukhayyirahu ayyal huri sya'a. Dia akan mendapat kehebatan dia, kehebatan bidadari. Kan, kehebatan bidadari. Kan, yukhayyirahu ayyu sya'a ayyu huril sya'a. Nak berapa banyak ambil. Maknanya kalaulah hadiah itu hadiah yang merupakan satu hadiah yang istimewa, sudah tentulah dia punya apa ni, amalan dia ataupun dia punya perkara tu sudah tentulah bukan semua orang boleh buat. Kalau kita tengok satu-satu sukan contohnya kan, satu-satu sukan ni kalau hadiah dia tu hebat, sukan tu memang hebatlah. Umpama kita tengok bola kan, bola sepak kan, cuba tengok hadiah dia. Nak dibandingkan dengan netball, kan, netball, kan, netball berapa hadiah dia, ataupun squash berapa hadiah nak dibanding dengan tenis tu, nak dibanding dengan bola sepak, satu-satu pemain tu juta, kan, juta-jutaan tu, hebat tu. Jadi begitulah. Makna nak ceritanya kemarahan ini, maknanya siapa boleh tahan dia, orang tu hebat. Itu je cerita dia. Kemudian datang hadis Nabi lagi, rawahu Abu Dawud Ahmad, iza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in zahaba anhu al-ghadabu wa illa falyadtaji'. Apabila seseorang daripada kamu marah sedang dia berdiri, wa huwa qa'imun falyajlis, maka naklah dia duduk. Dia tengah marah ni, nak bagi cool, nak bagi kurang kemarahan dia duduk. Apa hikmah dia? Hikmah dia, kalau kita berdiri marah, anggota kita semua orang kata terbuka untuk melakukan sesuatu yang mungkar. Bila kita berdiri tu macam-macam, botol boleh kita balin ke orang, kaki boleh sepak kan, berbanding dengan kita duduk. Bila kita duduk tu, kaki dah tak boleh buat apa dah, tangan tak kuat dah kan. Berbanding tu hikmah disuruh duduk tu kan. Maka hendaklah ia duduk. Jika masih lagi tidak hilang marah tu, hendaklah ia baring, tidur. Lagi tak boleh buat apa. Dalam hadis lain dulu ni kita cerita bahawasanya ada juga Nabi sebut naklah kita berwuduk, ambil wudu, kita semayang apa semua maka. Jadi ialah kadang-kadang kita cerita benda ni, sempat ke kita ingat benda tu bila kita marah kan? Sempat ke kita ingat bila kita marah benda tu? Makna kita perlu kepada bantuan orang lain. Kan kita pernah tengok bila satu orang bila marah dia agresif di contoh tempat-tempat yang tempat-tempat pejabat orang dia kan, kita ni sama-sama duduk dulu. Kita suruh dia duduk. Bila dia duduk tu, kemarahan dia tu mungkin akan berkurangan. Duduk memarah lagi, cepung dia pergi tidur pula. Kan?
Pergi tidur atas stretcher tu, pergi ikat dia itu kan, kemarah. Sebab orang yang marah ni dia hilang pertimbangan. Cakap dia dah tentu dah. Nah, memang kasarnya cakap. Dia ikut suka nak kata apa nah. Ni tangan dia ni macam-macam dia boleh balin. Buku, file dah, telefon dia boleh balin. Nampak? Kaki dia lagi belum lagi terikat lagi, dia boleh tendang, terajang apa semua ni kan. Tu dah. Jadi maknanya bila duduk, bila berbaring tu kan, maknanya dia agak terhad anggotanya daripada melakukan sesuatu yang tidak patutlah bagi apa seseorang tu kan. Kemudian hadis riwayat Tirmizi pula, wala tal'anha fa innaha ma'muratun musakharatun wa innahu man la'ana syai'an laisa lahu bi ahli raja'atil la'natu alaihi. Janganlah kau memaki angin. Wala tal'anha kan, jangan maki angin. Ia hanya menurut perintah Allah. Fa innaha, angin tu ma'murun musakharatun. Angin tu dia datang tu, hujan yang turun tu, semua itu makmurun, makna mereka tu menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memaki-maki sesuatu bukan pada tempatnya, maka caci maki itu akan kembali pula kepada diri dia tu. Kita ni kalau nak hina orang ni, kalau kita nak cerca orang, kalau kita nak merendah orang, kita tengok diri kita dulu. Kan? Adalah tu hadis lain cerita, apabila kamu nak nak mempelecehkan orang kan, ataupun nak menghina seorang tu, kamu muhasabah diri kamu dulu. Ada tak keaiban pada kita tu? Ada tak kecederaan ataupun kekurangan pada kita? Tentu ada. Bila ada, tak payah kita nak caci orang, tak payah kita nak herdik orang, tak payah kita nak maki orang. Kerana kalau kita lakukan sedemikian rupa, orang yang maki, orang yang kena caci kita pula, dia akan caci pula apa yang ada pada kita, apa yang ada aib pada kita. Dia akan tuding pula keburukan pada kita. Kita tuding buruk dia akan tuding buruk pada kita. Jadi maknanya benda tu tak cantik, tak elok. Kan? Yang akhirnya menyebabkan pergaduhan, yang akhirnya menyebabkan putus hubungan silaturahmi kita ni. Ni nak politik semua kan. Besok ni jangan duk buat benda-benda tak elok. Kan, kita ni kawan-kawan, parti berbeza. Kan? Melayu dah pecah berapa dah. Cuma saya nak pesan kena keluar mengundi tu je lah. Jangan duduk di rumah saya dapat kat orang lain. Kan, tak mau. Kita buat bagi elok, bagi akhlak elok. Kita akhlak masjid ni bagi akhlak elok-elok semua ni. Apa nak buat dah? Kan? Keluar pergi mengundi, jangan tak pergi mengundi. Kemudian doa auzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah satu daripada doa yang cukup mujarab. Sebab asal yang boleh kita marah, asal yang boleh kita jadi hilang pertimbangan ni, dia berpunca daripada iblis. Laknatullah. Iblis dalam Quran sebut berkenaan dengan dia nak bagi kita ni bergaduh. Dia nak bagi kita ni bertelagah. Bila bergaduh bertelagah ni, maknanya punca dia tu tak mau bagi kita bersatu. Tak ada bersatu ni, jemaah masjid pun tak ada. Kawan ni jadi imam, kawan ni tak mau, kawan ni jadi penuri, kawan ni tak mau pi, tak mau panggil apa semua tu. Itu punca. Puncanya sebenarnya kalau kita tengok itulah nak merealisasikan kehidupan akhir zaman. Akhir zaman tu macam itulah kehidupan. Jadi saya tu rasa seronok jugalah bila tengok masjid-masjid kita ni dah ramai boleh main masjid kan. Boleh bersatu macam ni, alhamdulillah lah. Ada tempat-tempat, segang-segang tempat tu tak mau, dia tak mau. Kan dia tak mau bersatu. Tempat kita masjid dia tak mau bersatu, itu satu kesalahan kita, satu kesilapan, perkara yang patut menduka citakan kita lah. Itu lagi tak mau azan, tak mau bang kan, itu juga perkara yang menduka cita kita.
Dekat azan tu satu amalan yang yang disyariatkan, yang agama kita suruh azan daripada Nabi lagi ni. Tiba-tiba hari ni banyak tempat tak mau azan. Insya kononnya dah lambat, masuk dah waktu 10 minit 15 minit, setengah jam lah tu imam atau ustaz tu mengajak lebih sikit tak mau azan. Dia tak betul. Sebab azan ni pun bukan nak kena lagu tu, bukan azan. Yang azan tu kalimah. Saya pesan lah, Masjid Kemuntin, Masjid Maimun, dulu Masjid Kemuntin, saya kata jangan tak azan sama sekali. Lepas tu saya pindah Masjid Maimun, saya kata jangan sekali tak azan. Satu hari ada penceramah daripada luar, dia ceramah hari tu sampai pukul 10. Lepas tu Tok Bilal pun nak pergi azan. Dia kata tak payah azan lah, kata kamat. Jadi saya baiklah pengurusi tu dia tegas. Dia kata Ustaz Zaki suruh azan. Dia buah kata Ustaz Zaki, ceramah tu mana nak kena Ustaz Zaki? Tak apalah saya kata, hempuh nama saya tak apa. Dia bang juga. Dia pun main cerita kat saya. Saya kata bagus. Kan, bagus kata bang dah. Bang ni kalau kata lewat-lewat ni bang sekadar pun boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pun cukup dah. Bang lah tu nama. Bukan mesti bawa lagu apa Ali Mullah Mekah. Bukan mesti bawa lagu daripada Mesir pun, semua tak ada. Dah kita lewat sikit bang macam tu lah. Kan, tak ada masalah. Bukan mesti tak ada lagu tu bukan bang. Ni bang ke apa ke? Bang tu kalimah. Kan. Jadi bila kita tak bang tuan-tuan, iblis suka. Bila kita azan, dalam satu hadis saya tak ingat hadis tu, bila kita azan, iblis ni lari ni, dia panggil apa perkataan tu apa? Allah senama tak ingat. Iblis ni bila kita azan je, dia lari sampai terkentut-kentut, berbunyi tu kentut dia, kita tak dengar. Kan, lari dia takut. Mau kalau tak azan seronok dia. Kan, azan pun tidak, kamat pun tidak, seronok dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila rasa nak marah ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau orang pula nak marah, kita pergi habaq kat dia. Kan, a'udzubillah. Kan, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak-banyak a'udzubillahi. Supaya ingat kita ni marah ini adalah satu daripada satu daripada alat syaitan nak bagi kita ni hilang pedoman. Tak lagi kata macam-macam. Bila auzubillahi minasyaitonirrajim, reda, iblis pun lari. Orang yang nak mengapi apa yang kita lari. Contohlah kan, bila kita marah, main satu orang tu dia boh lagi. Kan? Kita marah, kita kata apalah depa tu tadi aku begini-begini. Aku sungguh hang kata tu betul. Kan? Hang marah tu kena pada tepatnya aku boh petrol lagi. Kawan tu naik lagi menjala lah. Cuba kata ni, tak apalah, buat macam mana. Kerja depa tu kadang-kadang macam tu lah manusia. Dak aku ambil nombor tadi ni 3 jam aku tunggu. Baru panggil apa semua ni, rasa nak marah. Kita pun kata kan, buat macam mana kok depa sibuk, kok sistem depa tu tergendala ke macam mana ke. Kita bagi satu nasihat dekat dia supaya dia marah dia tu dia tak muak ni. Takat tu saja ataupun lebih kurang lagi. Bagus hang 3 jam hang sabarlah tu nama tu. Bagus hang, bagus semua. Ada kawan tu kemarin tu sejam dia mengamuk dah. Kira hang okey bagus hang ni. Kan bila kita pujuk dia tu, dia pun kata yalah aku pun bukanlah nak marah sangat, tapi dah 3 jam ni. Kata hang okey setengah orang tu 3 jam tu ingat tak tahu nak kata apa dah. Kita duk pergi buat api lagi, lagi teruklah kawan tu kan, bubuh petrol lagi kan. Kemudian ada doa, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin
fiyya hukmuka, adlun fiyya qada'uka, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw istasarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'ala al-Qur'ana rabi'al qalbi wa nura sadri wa jilaa huzni wa zahaba hammi. Ya Allah, sesungguhnya aku hamba-Mu, anak hamba lelakimu, anak hamba perempuanmu, umbun-umbunku berada di tanganmu, telah berlaku padaku sesuatu semua ketentuanmu. Kan dia punya mana? Adil padamu semasa semua keputusan-keputusanmu tu. Maknanya berlaku ni adalah kehendak Allah. Kehendak Allah ni, kan? Aku mohon kepadamu dengan semua nama yang telah engkau sebutkan untukmu, engkau telah turunkan dalam kitabmu, atau yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang di antara sekian banyak hamba-Mu, atau dengan namamu itu engkau telah jadi ia mempengaruhi ilmu ghaib di sisimu. Sudilah kiranya engkau, wahai Tuhanku, menjadikan Al-Quran sebagai penghibur di hatiku, cahaya dalam dadaku, penghilang luka citaku, dan penghapus kekuatan hati dan fikiranku. Jadi kita bila dalam keadaan yang amat marah, kita merayulah kepada Allah, kembalilah balik. Hakikatnya semua ini adalah kehendak Allah Ta'ala belaka. Jadi kita mikirkan pula lah, kita ni orang Islam, orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Ini Allah uji lah ni. Kan Allah uji lah. Bila Allah uji kepada kita sesuatu, bermakna ujian itu dikendaki lulus untuk mendapatkan martabat kedudukan yang makin hampir dengan Allah Ta'ala. Kalau sekiranya ujian yang Allah turunkan itu tak lulus, bermakna kita makin jauh dengan Allah. Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam satu hadis, manizda dan ilman lam yazdad hudan min Allah lam yazdad illa mu'da aw khamaqan. Barang siapa yang Allah bagi petunjuk, barang siapa yang Allah bagikan petunjuk dia, dia tahu dah ini baik, ini baik, ini jahat, ini baik, ini jahat. Tapi tidak ilmu tu tidak mendatangkan kebaikan kepada dia. Ilmu tu tidak manfaat kepada dia. Dia bukan makin dekat dengan Allah, makin jauh. Maknanya kalau kita ada ilmu, kita tahu dah marah itu adalah tidak baik, marah itu adalah sifat-sifat yang tidak baik, maka kita marah juga. Maka maknanya kita bukan dekat dengan Allah, makin jauh dengan Allah Ta'ala. Rugilah kita tak menggunakan alat ilmu tadi tu untuk mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Kalau aku sabar, sudah tentulah aku makin hampir dengan Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Marah ni dia punya ubat dia sabar. Sabar kita ni makin dekat dengan Allah Ta'ala. Bila makin dekat dengan Allah Ta'ala ni, nama dia muqarrabin. Muqarrabin ni orang yang hampir dengan Allah Ta'ala ni, maknanya pangkat yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, maknanya banyak benda yang dia buat Allah redha. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, Allah redha. Bila Allah redha, Allah suka, Allah akan ampun. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kan, katakanlah ya Muhammad, ya Rasulullah, bagi tahu kepada umat kamu, bagi tahu kepada hamba-hambaku, kan, wahai hambaku, wahai umatku, kata Nabi, sekiranya kamu kasih kepada Allah, ikut aku, nescaya Allah sayang kepada kamu dan Allah ampun dosa. Kalau Allah dah ampun dosa, kita dah jadi orang muqarrabin, kita dah jadi orang yang hampir dengan Allah. Allah ampun dosa kita ni, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaat lagi harta, anak, pinak, melainkan orang yang datang dalam keadaan hatinya cukup sejahtera, kan, tak ada dosa.
Kan seronok bila tak ada dosa jumpa Allah Ta'ala. Tak lama sangat duduk di padang mahsyar, Allah malaikat iring kita terus je pi ketimbang, pi ke sirat, terus masuk syurga. Berapa ramai lagi orang duk tunggu di padang mahsyar berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Kalau kita duduk dunia ni 60, 70 tahun, 80, 90 tahun, tapi di akhirat tu belum tentu lagi ratusan tahun sebelum nak ditimbang, sebelum nak diiringkan dengan apa ni laluan sirat, belum nak masuk dalam syurga. Kalau orang tidak ada apa-apa besok ni, dia akan mudah masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Habis kita masuk yang keenam, penakut. Pengertian penakut, khauf, adalah perasaan takut kerana tidak berani menghadapi persoalan yang menghadap dirinya kerana kepentingan sementara. Ia tidak berani mengadakan yang benar-benar itu, yang benar itu benar. Dia tidak berani mengatakan yang benar itu benar. Perasaan ini muncul disebabkan ragu-ragu, cemas dan khawatir kalau ia gagal atau kalah. Penakut ada dua kepribadian. Bila dia melihat ada orang yang lebih kuat dan berkuasa yang mengatakan bahawa sesuatu itu salah, maka demi keuntungan dirinya, si penakut tidak akan segan-segan ikut pula mengatakan salah. Oleh kerana itu dapat dikatakan bahawa seorang penakut adalah manusia yang tidak memiliki kepribadian dan integriti. Penakut ni bukan apa khauf yang kita sebut tu, bukan. Yang mana penakut ni maknanya satu sifat yang kita kata tak berani nak menegakkan kebenaran. Kan, sifat yang tak berani menegakkan kebenaran. Takut dia, takut sekali orang kata, takut sekali lagi orang tak mau kawan, takut sekali lagi orang tak mau kan kat kita. Jadi hak salah tu pun kita tak berani nak tegur. Ini satu sikap kita yang tak betul. Tuan-tuan, kalau kita ni hak yang tak betul kita diam, kan, hak yang tak betul kita diam. Kalau hak betul pun kita apa ni, hak yang tak betul kita diamnya. Orang buat salah kita diam, kan. Kemudian kalau orang buat betul pun kita diam, kan. Yang betul kita diam tu tak apalah, dia buat betul dah, kita tak komen apalah, betul. Tapi kalau dia salah kita diam juga, bermakna yang pertama sekali kita dilaknat oleh Allah Ta'ala kerana kita disuruh oleh syarak, oleh agama kita, bila melihat kemungkaran naklah kita ubah dengan kuasa. Kan, tu masuk juga politik. Kan, ubah dengan kuasa lah, kena ada kuasa. Kuasa kita ni parlimen lah, kan. Ubah kuasa. Man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, dia ubah dengan kuasa dia, dengan tangan dia, teman-teman. Jadi bila kita ada kuasa, kita ubah. Kalau orang tak mau ubah, bermakna orang tu tak betul, tak elok, tak bagus orang macam tu. Kalau guru tak marah kita bila kita buat silap, tu guru tak bagus. Tapi kita pula lain pula. Kalau guru marah kita, guru tak bagus. Kalau guru tu marah kita, tak bagus. Tengok guru tak marah kita, ni ustaz ni bagus, bagus, ustaz ni bagus, tak marah kita pun, tu tak bagus sebenarnya. Guru tak bagus. Kalau guru duk puji kita benda tak betul pun tak bagus. Guru pula dalam dilema, nak marah tak mari masjid, marah marah tak mari masjid, tak marah buat tak betul. Macam mana guru dia kata? Kalau kita marah, kata kan, marah, dia pun kata ustaz janganlah marah depan orang. Dah tak marah depan orang pun pergi tegur. Pergi tegur saja, tak ada dah. Saya dah nak murid saya mengajar ni 30 tahun lebih. Daripada tahun 80 ni kan. Tuan-tuan kira tengok. 85, 86, 87, 88. 88, 88, 89. Yalah.
88-89 saya mula mengajar. Sampai sekarang ni mengajar. Ikut. Kadang-kadang saya tegur tu bukan tegur kasar lah pun. Saya rasa tak tegur kasar lah. Tak main mengaji dah. Tu kira nak murid tak mengaji, tak mahu dah. Itu nak buat macam mana tuan-tuan? Kalau saya tak tegur, benar tu jadi salah. Jadi untunglah tuan-tuan kalau guru tegur. Sebab dalam satu syair dia kata apa? Sukutul alimu syainun. Tuan-tuan ambil ingatan ni. Sukutul alimu syainun wa kalamuhu zainun. Diam orang alim itu celaka, cakap dia perhiasan. Diam orang alim tu celaka. Orang alim kalau dia diam, dia tak tegur, dia tak nasihat, dia tak mengajar, diam kan? Celaka bagi kita tu, celaka. Dia tengok kita sembahyang tak betul, dia tengok cakap kita tak betul, dia diam, tak kata apa, dia tak nasihat, celakalah bagi kita tu. Wa kalamuhu zainun, cakap dia tu perhiasan, cakap dia tu perhiasan, zainun. Kalau dia bercakap itu jadi elok bagi kita. Kalau dia nasihat, kalau dia mengajar, itu elok bagi kita. Begitulah sebaliknya. Wa kalamuhu jahilun syainun, dan cakap orang jahil itu celaka. Orang jahil tu kalau cakap dia banyak yang tak betul. Wa sukutuhu zainun, dan diam orang jahil itu perhiasan. Saya kalau pergi angkat nikah kan, main rombongan-rombongan tu, saya tengok pak lebay tu. Kalau hak jenis apa? Hohah apa? Assalamualaikum Ustaz. Masya-Allah, ana berasa tengok Ustaz ni bagus. Hak jenis macam tu anak saya tak apa heran. Tapi kalau dia main duk monyok, duk diam, saya takut ni. Dia ni duk buat apa ni? Padahal dia tu tak reti langsung. Apa tak reti, tapi dia duk macam tu kan, saya risau dah. Kan? Hak jenis Ustaz, abang Ustaz. Alhamdulillah. Kif haluka ya Ustaz? Kan cakap Arab apa semua kan. Itu saya tak takut kan. Kan? Biasanya orang macam tu ni kan, dia nak defend dia punya kekurangan tu. Dia buat satu benda yang bagi macam kita respect dia, padahal kita tak bayaran dengan tu. Hak monyok, hak tu dia sila, dia buat sila kita ada sila dah, sila Allah. Yang tu kita takut tu. Kok main mana-mana guru apa sebab kita nak baca dah ayat ni baris atas bawah, kita takut kan. Kan? Kita duk tengok respect dia, kan? Tiba-tiba bila bercakap, rupanya jahil. Itulah, nampak cakap tu baru nampak jahil. Lagi dia tak cakap, kita duk respect, takut ni, kan? Tambah pula hak main serban, main jubah apa semua, apa sebaik tadi semua kan. Dia duk diam, lagi takut kita. Kan? Lagi risau kita ni. Mana dia tu guru mari pula ni kan. Kita sila ni. Kan? Sila dia pun bila kita sila, dia pun angkat tangan doa. Bila angkat tangan doa, kita duk dengar bang doa ni. Kan? Dia duk dengar ya badi'us sama. Kita tahu dah. Ya badi'us sama ni yang gempak tu, dia main gempak dia kata. Dia ya badi'us sama. Sebab ya tu huruf munada, nida. Badi'ah, dia kena badi'us sama. Dia tak boleh kata ya badi'us sama. Ya badi'us sama. Kita tengok doa dia, kita tahu dah. Kan bila dia baca, nampaklah temelang dia hambur sebaik macam mana apa semua ni, nampaklah kekurangan tu. Itulah. Jadi sebab tu orang tua-tua kata apa? Cakap siang pandang-pandang kan. Cakap malam dengar-dengar gitu kan. Gitu kan. Kita tengok tempat bawah ni, kita dia buat dono. Takut apa? Takut saat kita bercakap, benda kita bercakap tu menyebabkan orang kenal kita tu alim ke jahil. Bila kita dah bercakap tu, dia diam. Kan? Jadi dia takut ni ataupun segan nak tegur. Kan tambah pula isteri kita, anak kita, lagi kalau kita cakap lebih kurang apa semua ni kita duk biar membesar dia dengan dalam keadaan kita tak tegur dia, jadi anak kusazali lah.
Jadi anak Ustaz Ali. Kalau 10 tahun dulu bapa kan dia nak Ustaz Ali lah jadi habis. Tengok. Cik kita cakap dah, tegur dah, tak betul, tak kenal. Direct kita cakap. Bapa tak suka macam ni, ayah tak suka, ibu tak suka, mak tak suka macam ni. Kan kena macam ni, kena macam ni, macam ni. Anak ni dia ada, maklumlah dia nak membesar. Dia nak membesar ni bukan dengan adanya apa ni orang peraturan. Anak-anak ni dia tak mau peraturan, dia tak mau. Tak ada peraturan, dia tak mau. Dia nak buat ikut suka dia. Tapi bila kita bagi aturan dia, balik sekian, pergi makan sekian, macam ni minum, makan ni macam ni pakai, buat macam ni, dia tak mau macam tu. Tapi bila kita didik dengan peraturan, akhirnya dia akan akur. Dia akan nampak kebaikan itu setelah dia mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh ibu bapa dia tu. Kan sekolah tu. Kan. Kita macam saya, anak saya sekolah kan di Yan, di pondok. Ya, Ustaz Zul tu. Dia abang kat mak bapak. Kalau nak ambil anak, tuan ambil. Yang ni kata mak apa kata kami nak ambil anak lah ke satu Ahad ni anak nak ambil. Tapi jangan besok jangan dakwa anak perempuan tak pandai, jangan dakwa saya. Dia kata dua itu je. Ni nak ambil apa nak ambil, balik nak raya ambil, balik raya ambil semua. Kan ambil. Tapi kalau tak pandai jangan dakwa saya kata. Saya nak mengajak anak tuan-tuan jadi pandai. Ni masa dia sekolah, masa dia kita nak didik dia. Kalau masuk pergi sat keluar, sat masuk, sat keluar, sat masuk, sat keluar, orang dah kalih pelajaran dah. Depa masuk besok ni orang dah 3 lai muka dah. Depa duk nak terambat tak terambat, ambat tak terambat. Balik pulau bayang lepas, sana terbelau, sini terlepas. Tu saya tambah dah. Nah dia apa? Apa pun tak jadi. Kan. Pasal anak saya kata masa PKP tu ni, di PKP sebahagian balik rumah. Anak saya telefon, dia kata ayah macam mana ni nak balik ke tak? Saya kata balik nak buat apa? Duduklah situ. Alhamdulillah hikmah duduk di situ 2 tahun, setahun PKP yang ketat tu, setahun saja dia boleh khatam 26 buah kitab dah khatam. Hari-hari dia belajar, siang malam belajar masa time belajar. Habis time belajar masuk ni, time bekerja pula. Habis time bekerja, time berkahwin pula. Dah menikah ni tu saya kata apa kan, dengan bini, dengan anak apa semua ni. Akibat sifat penakut itu, peribadi kehilangan identitinya. Sebab tidak mempunyai penyerahan yang tegak, tetap dan teguh. Saya pun sendiri, saya rasa diri saya pun tak dapat lagi nak. Itulah duk sembang dengan Ustaz Jalal tuan-tuan. Dia dah umur 70 lebih apa semua, kat 80 dah. Kami duk sembang dua-dua orang kan. Kita ni nak tegur. Payah orang dia kata, payah. Macam tu. Kan. Nak tegur tu payah dia kata. Melainkan kena buat cerita. Macam ada satu tempat tu kan, bila guru duk mengajar, depa rajin duk sembang. Kan. Kita duk mengajar, dia duk sembang, mengajar sembang. Masjid Kebun Tidur saya pernah juga marah. Saya kata duk sembang apa ni, saya tengah mengajar ni kata ni. Kan sengak, tak apa. Tu dia kata macam mana nak buat? Kita buat cerita. Cerita. Kan. Lepas tu ada juga tengah-tengah kuliah tu ada juga yang lena sungguh, bukan lena pejam mata dengar, lena sungguh-sungguh lena. Buatlah cerita musang dengan ayam. Nak tegur secara cerita ni kan, ada satu ceritanya dia kata musang satu hari dia masuk dalam rebah ayam. Nak tegur ni masuk dalam rebah ayam, ayam tu duduk atas, dia nak sambang ayam tak boleh sampai ke pagi. Bila sampai ke pagi, ayam ni pun nampak musang. Dia kata musang, hang duduk dalam ni buat apa ni? Nak makan kami ke? Musang kata doa. Dia kata aku tak makan hang. Kalau aku nak makan semalam aku makan dah. Aku tak makan hang. Kata musang. Dalih tu. Lama ayam kata hang buat apa? Dak, aku ni sebenarnya aku bila tengok hang ni aku teringat tok hang. Tok hang dulu ni kalau dia berkokok ni Allah merdu sangat dia kata. Kami ni kan musang-musang ni kalau dia berkokok ni merdu nyaring dah tak kira ni. Tu yang kami duk nak dengar hang duk kokok ni subuh-subuh ni.
Hampa duk subuh ni kata, hang kokok lah sekali kata. Nak dengar suara hang ni. Ayam kata betul ke? Betul ya. Kalau tidak semalam-semalam makan dah. Dia pun kokok di atas. Allahu Akbar. Suara hang lah. Oh, kata tapi tak apa nak clear. Hang turunlah bawah kokok depan telinga aku ni. Kata ayam tadi ni. Ayam tadi ni kena puji. Bila kena puji, ayam pun nak berkokok. Jenis nak berkokok pejam mata. Ayam pun kokok pejam mata. Pam pejam mata. Bang ditangkap di musang tadi ni. Alah. Kan? Oh, pejam mata. Pejam mata. Tangkap di musang lah. Nak kenen kepada orang tidur dalam kuliah. Orang duk kuliah janganlah tidur. Cerita macam tu. Musang dia pelari ayam tadi. Pum lari ayam. Ayam ni boleh bercakap lagi. Musang tak boleh bercakap dah. Ayam kata musang, hang tengok tu anjing tu. Hang tengok anjing. Hang buat pelari aku ni, sat lagi anjing hambak hang mampu. Bek hang tok hampir hambak ke anjing tu. Bek hampir hambak ke anjing tu, ayam hang tangkap ni bukan kampung ni punya. Hampir hambak kat dia. Musang pun tadi pergi letaklah ayam tu, pergi habang ke anjing betul-betul punya musang ni. Anjing-anjing ayam tadi tu aku bukan nak tangkap kampung ni, kampung lain tu. Letak-letak tu ayam pun naiklah pokok. Kata musang tadi, celaka mulut aku ni, duk bersembang pula tu. Kalau aku tak buka mulut tadi pun kira dapat dah makan ayam ni. Tu dah nak kenen kat orang, sembang masa duk mengajar. Kenen macam tu je lah. Hak faham, hak tak faham buat macam mana? Kan? Kita ni duk didik macam tu lah. Istiqamah atau konsisten dia. Tak teguh dah istiqamah. Saya duk abang kat anak-anak murid saya di pondok tu lah. Saya kata saya ni baru 58. Baru 58 kata. Nak pergi ke Cengih dah ni kata. Naik 60 besok ni perempuan jaga. Saya Cengih kata. Saya mengaji guru hak Cengih. Tuan guru yang bersama tu Cengih, tanya Tuan Jizu tu. Dia rapat lah dengan tuan guru. Pasal di pondok pun macam tu juga tuan-tuan. Dia mari duduk atas kerusi semua. Semua mengaji duduk atas kerusi, ada kerusi, ada meja semua. Hak jenis mari lambat nak duduk tangtu juga. Ni tempat saya ni. Ni tempat saya ni. Dia pun ambil habang kat kita lah. Saya kata mana ada tempat siapa-siapa. Tak ada tempat siapa-siapa. Siapa main duduk je. Siapa main awal duduk dah tak mana pun. Siapa main lambat, tempat mana kosong duduk. Dia pun dah suruh kawan tu bangkit. Bangkit. Ni tempat saya. Mana boleh macam tu. Ni di masjid ni. Kalau tuan tak duduk pun dah duduk. Tak boleh kata ni bangkit, ni tempat saya ni. Kan. Melainkan tempat tu imam tu boleh lah. Tak boleh duduk tempat tu imam. Tu imam kata ni tempat saya, tempat tu imam, bukan tempat hang. Makmum di belakang boleh macam tu. Saya kata saya 58 ni, saya tak marah lagi, tapi saya bagi amaran siapa yang suruh bangkit orang duduk, besok ni saya akan halau dia keluar. Cengih tu 58. Naik 60 besok ni tak tahulah kod mulut habis kan. Cakap ni tak boleh macam tu tuan-tuan. Kita tak boleh membangkitkan orang. Mereka kalau rumah kita tak apa, ni masjid untuk hak orang ramai, tak boleh. Jangan dia buat macam tu. Bangkit ni tempat saya ni. Saya kata tak ada tempat-tempat kita, bukan masjid kita, bukan surau kita, bukan dewan kita punya, bukan kerusi kita punya, bukan meja kita punya. Ini untuk orang ramai. Siapa main duduk dan mana duduklah. Kemudian duduklah tak mana-mana sekalipun. Tu dah. Jadi maknanya orang yang tidak ada, orang yang sifat penakut ni, dia tidak ada istiqamah dan tidak ada konsisten dia. Rasa takut dia kan, takut ni. Ia akan dapat celaan, cemohan yang sangat menghina peribadinya tu, baik di hadapan Allah maupun dalam masyarakat kita. Jadi kita takut. Tapi kita nak sifat kena berani. Berani orang kata kerana benar. Orang nak cemoh kita, orang nak kata kat kita tuan-tuan, kalau kita betul pun orang kata. Kalau kita betul pun orang kata. Kita main masjid selalu main masjid. Orang tak kata ke? Orang kata. Kata dia ni tak erti pergi ke mana lah. Dia ni tak erti pergi ke mana langsung lah. Anak ada di rumah, cucu ada di rumah, pilah bawa makan-makan tu. Ini masjid maghrib kuliah.
bawalah anak pergi naik safari naik ke, orang kata juga tak main langsung ni, orang kata juga dia ni apa jenis manusia ni, tak pernah jejak ke masjid langsung pun orang kata. Main sat tak main sat, orang kata dak dia ni jenis lebih cicak macam mana, serat putih serat hitam, sat main nak main lah, tak mau main tu main langsung pun orang kata juga tuan-tuan kan. Jadi maknanya kita ni tak lepas daripada orang kata. Yang pentingnya kita buat ni Allah kata apa, yang kita buat ni Nabi kata apa. Kalau kita buat Allah kata, Nabi kata, alright, okey, bagus, hang buat dah. Tak tunggu orang kata. Kalau kita buat ni benda yang Allah Ta'ala kata tak elok, Nabi kata tak elok, hang tinggal. Jangan nanti orang kata ni ada orang suka, ada orang tak suka. Jadi tak pedulilah orang kata apa, kita buat benda yang Allah suka, benda yang Nabi suka. Habis cerita dia kata. Nak tunggu orang memanglah macam tu. InsyaAllah kita berhenti dekat tu lah kan. Saya ada high sikit ni. Akan datang dalil larangan daripada Al-Quran berkenaan dengan takut ni. Kanan. Di antaranya wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu insya-Allah. Kita akan sambung pula. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.